Kemudian, dan datang Tuhanmu jelas dan nyata kebenaran dan kehebatan makam, yakni tingkatan Tuhanmu, dan malaikat-malaikat bersaf-saf berbaris-baris. Dan diperlihatkan dengan nyata neraka Jahannam. Neraka Jahannam. Satu cerita di mahsyar itu manusia dilihatkan dengan neraka Jahannam. Selepas daripada manusia bangkit di mahsyar, kemudian bermulanya hisab, dia ada cerita. Itu kalau nak cerita selesai, dia kena ada kuliah lain pula. Di mahsyar tu ada kuliah lain pula. Kemudian Nabi minta doa, sujud di bawah arash. Ketika tu bermulanya hisab. Kemudian disebut Al-Haud. Al-Haud ni telaga Nabi. Semua manusia akan pergi kepada telaga Nabi. Minum daripada telaga Nabi. Sebelum daripada itu semua bertemu dengan Nabi-Nabi. Pergi kepada telaga Nabi. Kemudian selepas pergi kepada telaga Nabi, dia sebut Al-Arfi, iaitu diperlihatkan semua sekali. Allah lagi hebat, dia punya apa dia panggil, kita panggil apa? CCTV tak? Allah lagi hebat, dia punya CCTV dia. Kan? Saksi dia akhirat tu. Sebab tu antara disebut saksi di akhirat itu bumi ni. Itu juga pegangan orang yang mengatakan bumi ini dia tak binasa. Bumi ni hanya Allah lentur-lenturkan saja. Allah rata tarik bumi ni jadi bumi mahsyar. Wallahualam, itu kerja Allah, bukan kerja kita. Jangan masuk kerja dia. Ya? Tapi bumi ni antaranya menjadi saksi di mahsyar. Yang pertama Allah, yang kedua saksi kita malaikat. Raqibun Atid, kiri kanan tu memang ada sama. Yang ketiga kaum muslimin, sahabat-sahabat kita. Sebab tu dekat nak kita bawa jenazah kan. Apa kita saksi pada jenazah ini? Kebajikan kan. Maknanya mudah-mudahan saksi itu betul, kebajikan. Kemudian yang menjadi saksi anggota badan kita. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Tu kan. Di mana hari mulut dikunci, yang berkata pada depan Allah Taala, tangan esok, kaki esok bercakap depan Allah. Perut bercakap depan Allah, kemaluan bercakap depan Allah. Mata, telinga bercakap depan Allah. Mulut kunci. Ada juga saksi bumi langit ni. Bumi jadi. Sebab tu kita semayang banyak tempat sikit. Tapi COVID ni jangan banyak tempat kan. Nanti kan tak ikut SOP pula. Kan? Nak beralih tempat esok pula. Hari datang, hari kedua esok baru beralih. Kalau sunat kita semayang banyak tempat. Ni semayang sunat lah. Semayang wajib kan banyak tempatnya. Tempat imam memang tetap di situ lah. Tapi maknanya lepas tu kan semayang sunat, kejap semayang sana. Kalau musafir, singgah di banyak masjid. Kan? Kalau sujud itu, kalau ada bekas-bekas debu-debu tu, biar dulu. Jangan kesat awal sangat. Biar lama sikit. Biar dia ialah mudah-mudahan. Mana debu tempat kita semayang tu, batu, maknanya abu-abu yang lekat pada dahi kita tu, mudah-mudahan dia menjadi saksi di akhirat. Memang jadi saksi pun. Termasuk bumi-bumi kita ni. Kemudian di cerita neraka Jahannam. Saya dah cerita dari itu, cerita neraka Jahannam. Apabila lepas dihisap tu, maka diperlihatkan neraka Jahannam. Allahu Akbar. Neraka Jahannam ni macam mana sifat dia? Neraka Jahannam ni, dia punya pintu dia tu, di tepi-tepi pintu neraka Jahannam tu ada 70 tali. 70 tali. Setiap satu tali tu ditarik oleh 70 malaikat. Neraka Jahannam. Neraka Jahannam. Allah Ta'ala tunjukkan pada kita. Itu sifat neraka Jahannam. Kemudian Allah akan bagi ingat. Masa tu kita akan ingat. Di akhirat esok Allah bagi ingat. Wallahualam, orang gaya. Atas dunia kita tak ingat. Siapa boleh cerita masa kecil itu? Ingat. Mana cerita daripada mula pada kecil itu, daripada kecil sampai kita hari ni, siapa boleh cerita balik? Cerita balik bukan cerita kalau masa kecil dulu main bola. Kemudian lutut lagi tak main dah. Bukan pakai tu, mana cerita betul. Awak main sekian-sekian bulan main dengan tim dia. Kalah ke menang, seri ke benda, penalti ke benda. Cerita detail betul. Awak isi minyak motor berapa liter nak pergi kepada bola satu-satu hari-hari daripada mula kemarin sampai sekarang. Boleh cerita? Tak boleh. Tapi di mahsyar Allah jadikan terbuka semua. Allahu Akbar, ruginya lah atas dunia. Aku jumpa dengan si fulan itu, aku tak senyum. Padahal senyum tu pahala sedekah. Kan?
ruginya kan, aku ni tak sedekah masa tu, ada lebih-lebih sikit, lupa nak sedekah. Lupa nak sedekah, ingat nak sedekah, dapat keluar 10,000 EPS, boleh ke tak sedekah, lekat kereta kancil sebiji contohnya kan, kancil tebus sebiji, tak jadi sedekah, baru ingat nak sedekah. Kau ingat nak buat wakaf masa tu, sebab itulah masa tu ingat semua, Allah ingat rugi, senyum nanti pahala sekecil-kecil. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, benda yang baik walaupun sebesar zarah Allah Taala kira satu-satu, ingat balik, Allah rugi. Masa tu rugi sangat, termasuk ahli syurga pun rugi. Dia nak masuk syurga pun dia rasa rugi. Kalau kau buat sikit, tambah sikit je lagi, kau dapat setara dia, juga rugi lagi rasa. Rugi lagi, padahal nikmat dah. Ini pula dia bangkit di mahsyar esok, dia rasa rugi. Sebab tu hadis kemudian saya ingat, sedekahlah kamu, selamatkanlah diri kamu daripada api neraka walaupun kamu sedekah dengan sebelah tamak. Apa maksudnya? Apa maksudnya sedekah dengan sebelah tamak? Allah tak sebut selamatkan daripada api neraka dengan kamu sedekah walaupun sekilo tamak. Allah tak sebut sekilo, dia sebut sebelah tamak. Maksudnya jangan tunggu banyak sedekah. Itu maksudnya. Okay? Contoh kita ada sekilo. Sekilo. Ataupun kita ada 20 kilo tamak. Takkan kita nak, bukan maksud gitu. Bukan lagi ada 20 kilo tamak, Allah kita sedekah sebelah tamak. Itu kena kuat namanya. Maksudnya dalam keadaan tak ada, masa tu duit tak ada, memang tak ada sungguh. Yang ada buah tamak sebiji je, maka selamatkan diri kamu daripada api neraka walaupun sebelah tamak. Itu maksudnya. Jangan khabar ada 10,000 pun sebelah tamak juga, ada 1,000,000 pun sebelah tamak juga. Dah. Itu maksudnya. Walaupun masa tu tak ada sebiji tamak saja. Dengan sebiji tamak boleh menyelamatkan kamu daripada api neraka, maka sedekahlah sebelah tamak. Itu maksudnya. Jangan khabar sedekah sebelah tamak. Jawapannya sedekah sebelah tamak. Sebelah tamak tak betul tu kan. Pemahaman tu kena betul ya. Itu antaralah pengajaran daripada surah Al-Fajr. Cerita tentang api neraka pun ada cerita, dan kita belajarlah sebelum kita sampai kita kembali ke alam barzah, kita belajarlah kita beruzlah. Antara diajar dalam sunnah Rasulullah SAW iaitu beriktikaf. Belajarlah beriktikaf, berasingan dengan katil di rumah sekali-sekala. Jangan bila maknanya tak ada masa langsung berenggang dengan anak bini, tak ada. Jangan berenggang pergi ke anak nombor 2 tak. Jangan gitu. Maknanya sekali-sekala pergi iktikaf kan. Tak apalah kalau dah 2 kewajipan pula kan. Jadi maknanya sekali-sekala kena iktikaf, sekali-sekala kena ada pergi uzlah, sekali-sekala kena ada munajat. Supaya apa? Supaya tak sunyi sangat dalam kubur esok. Itu kabarnya. Supaya kita dah biasa atas dunia ni, kita itu dah dipanggil sunnah beruzlah. Maknanya Nabi 10 hari terakhir dalam Ramadan tu Nabi memang beruzlah. Maknanya iktikaf di masjid kan. Iktikaf di masjid. Mana ajar diri sampai masa kita seorang-seorang di alam barzah esok. Hei ya ayyuhal nafsul mutmainnah. Ini kena belajar ilmu tasawuf pula lah, peringkat-peringkat nafsu. Antara nafsu yang disebut di sini, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, nafsu yang tenang, kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya sudah itu masuklah kamu dalam golongan hamba-Ku dan masuklah kamu ke dalam syurga. Nafsul mutmainnah. Jadi kita kena pelihara, kita kena didik nafsu kita daripada nafsul lawamah. Nafsul nafsul ammarah. Nafsul ammaratun bisu. Maknanya nafsu amarah tu mengajak kita kepada keburukan. Maknanya didik nafsu. Nak buang nafsu tak boleh. Kau nak buangnya. Kalau boleh buang nafsu, jawapannya saya tak ada pun tuan-tuan pun tak ada. Pasal apa? Tengok perempuan tak ada benda rasa. Gaya tengok tiang lampu tak ada rasa. Jadi nafsu tak boleh nak buang. Tapi nafsu tu kena didik daripada nafsu amarah kepada nafsu mutmainnah, nafsul lawamah kan, nafsu yang tinggi. Kan? Begitulah. Jadi cerita nafsu ni satu cerita lain, tapi dalam Quran disebut nafsu yang tenang. Maknanya jiwa yang tenang sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana tenangkan diri.
buang-buang rengen-rengenkan dunia ni supaya kita mati esok tidak berat sangat. Itu maksud, tak berat sangat. Tak teruk sangat mati. Kan itu contohlah. Jadi insya-Allah saya rasa cukup sekadar itu. Masa pun dah ambil masa lama sangat ni. Jadi sekarang datang apa ni? Mana kita mengikut SOP insya-Allah Jadi mohon maaf ada ketelanjuran dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah SWT melimpahkan taufik dan hidayah kepada kita, memberi ilmu yang bermanfaat kepada kita insya-Allah supaya menjadi peringatan pada kita. Maknanya kita berpegang dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang hidup kita ni, supaya kita maknanya mengikut jalan yang sebenar-benarnya, mengikut jalan Allah dan Rasul insya-Allah. Jadi kita tangguh malam ni dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.